Buletin 1.30 bersama saya, Nik Munirah, Nik Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Nelayan warga asing diculik di perairan Pulau Gaya sempurna. Juga, 2 sahabat maut ditimbus runtuhan tanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 kru bot warga Indonesia dipercayai diculik sekumpulan lelaki di perairan Pulau Gaya di Semporna awal pagi tadi. Mangsa yang hilang adalah kru bot Dwi Jaya 1, dikenali sebagai Tuba Damar 37 tahun, Samsul Saguni 40 dan Osman Yunus 35 tahun. Seorang daripada kru kapal itu menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam bot sebelum menghubungi polis kira-kira jam 6 pagi tadi. Difahamkan anak kapal terbabit terdengar sebuah bot pam menghampiri kapal berkenaan kira-kira jam 1 pagi sebelum dia bersembunyi. Kejadian culik ini adalah yang pertama di perairan Sabah dalam tempoh hampir 2 tahun selepas kali terakhir pada 8 Disember 2016. Ketika itu pasukan keselamatan menembak mati 3 penculik dan 2 lagi ditangkap dalam kejadian berbalas tembakan di perairan Semporna. Pemangku Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Omar Mamah mengesahkan nelayan terbabit dipercayai diculik oleh 2 lelaki bersenjatakan rifle M16. Pihaknya tidak menolak penculikan itu didalangi oleh kumpulan bermotifkan culik untuk tebusan KFR. Kes untuk tahun 2018. There was no shooting. Setakat ini tiada laporan menunjukkan ada tembakan dilepaskan. Tapi Amgrup lah. Amgrup. Laporan juga diterima. Laporan diterima lebih kurang dalam jam 2 pagi. Usaha memburu mangsa culik giat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api penalti lebih berat. 2 sahabat maut selepas motosikal dinaiki mereka terjatuh ke dalam endapan tanah sebelum ditimbus runtuhan jalan di Jalan Taman Serdang Kulim, Kedah malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 10 malam itu, kedua-dua mangsa meninggal dunia dalam runtuhan sedalam 0.3 meter di laluan sebelum jambatan di jalan berkenaan. Ketika kejadian, Muhammad Haikal Hakimi Muhammad Noh dan Muhammad Haziq Ishak, masing-masing berusia 17 tahun, dikatakan dalam perjalanan pulang ke rumah selepas membeli barang dari sebuah kedai. Mereka dipercayai gagal menyedari berlaku mendapan ketika motosikal ditunggang mereka melalui laluan berkenaan. Laluan itu dipercayai tiba-tiba mendap menyebabkan mereka terjatuh sebelum kedua-dua mangsa tertimbus dalam runtuhan. Mai dari Pekan Sadang nak balik ke rumah. Lepas tu jabatan ni runtuh. Dia bukan dia jatuh terus lah. Kan? Dia orang tak perasan. Sementara itu, menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Deputi Superintenden Parudin Wariso, mayat pertama dibawa keluar dari runtuhan pada jam 12.15 tengah malam, manakala mayat kedua kira-kira 5 minit kemudian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Kulim untuk proses bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sementara itu, menurut Ishak Abdul Bapa kepada Muhammad Haziq, sebelum kejadian, mereka sekeluarga sepatutnya keluar bersama untuk makan malam char kway teow di sebuah kedai. Saya nak ajak pergi makan char kway teow lah, yang Muhammad Haziq dengan Siti Adoyah dengan ibu dia ni. Saya pergi dulu dengan motor, dia orang dengan kereta. Masa kejadian tu, masa adik bongsu tu tutup pintu, terkapit tangan mak dia. Jadi dia marahlah kat adik dia. Lepas tu dua-dua merajuk. Tak pergilah yang adik tu masuk dalam kedai basuh peralatan niaga. Call kawan dia ni yang arwah malam ni keluar tu yang terjadi kena.
Seorang daripada dua lelaki yang dilaporkan hilang ketika mandi di pantai Batu Layar di Kota Tinggi Johor semalam ditemukan lemas hari ini. Timbalan Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kapten Maritim Sanifah Yusof berkata, mayat Muhammad Nur Hakimi Rejab 18 tahun ditemui terdampar di pantai itu pada jam 5.50 pagi. Mayat mangsa ditemui kira-kira 500 meter dari pengkalan hadapan mencari dan menyelamat SAR dalam pencarian di sekitar pesisir pantai ketika air surut. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk pengecaman keluarga. Usaha kini diteruskan mencari seorang lagi mangsa, Nur Rahimi Fitri Ismail, 19 tahun. Operasi berkenaan meliputi kawasan seluas kira-kira 6 batu nautika persegi. Pencarian mangsa membabitkan 4 aset laut daripada Maritim Malaysia, Pasukan Polis Marin, Jabatan Bomber dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam. Tiada limpahan air berlaku di kawasan pesisir pantai di 5 daerah di Selangor yang berisiko tinggi dilanda fenomena air pasang besar pada awal pagi tadi. Berdasarkan pemantauan, keadaan masih baik serta terkawal. Ban ataupun benteng di pesisir pantai kukuh dan berkeadaan baik selain tiada berlaku rebakan berskala besar. Tinjauan di Kampung Tok Muda Kapar, Kelang, paras air hanya naik pada ketinggian 5.5 meter. Kemuncak air pasang besar berlaku pada jam 7.05 pagi. Perkara itu menyebabkan jeti dan kawasan sekitar pengkalan nelayan Kampung Tok Muda ditenggelami air. Setakat pemantauan yang kita lakukan daripada awal pagi sehingga ke saat ini, tidak ada air yang melimpahi kawasan ban, yang mana ban memang di paras yang selamatlah. Dijangkakan memang hari ini yang paling tinggi paras air itu 5.5, tetapi setelah kita membuat pemantauan sepanjang masa tidak ada kawasan yang dilimpahi oleh air masuk ke dalam kawasan kampung. Penduduk kampung dalam pada itu sudah diberi amaran bersiap siaga dari semalam sekiranya terdapat ancaman banjir. Pada nelayan tak ada masalah sebab pagi ini cuaca baik, jadi dia orang setengah daripadanya dah ada yang turun, jadi tengok ombak angin pun tak ada lah, ya. Jadi insyaAllah lah dia orang semua selamat lah kalau pergi. Pihak bomber dan penyelamat bersama Jabatan Pertahanan Awam JPAM masing-masing dengan kekuatan 47 dan 28 anggota dengan 7 jentera berada di lokasi dari jam 5 pagi. Turut kelihatan Pegawai Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor JPS yang memantau paras air laut. Persepsi negatif terhadap Islam seperti zalim, rigid dan tidak bertimbang rasa perlu diperbetulkan. Ia agar syiar Islam terus berkembang seiring dengan peredaran zaman. Justru kerangka fik juga harus dilihat dalam skop lebih luas agar umat Islam berdaya saing. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1440 Hijrah bersamaan 2018 Masihi diadakan Masjid Wilayah Persekutuan Ibu Negara. Majlis disempurnakan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Seiring dengan perubahan iklim pentadbiran negara hari ini, agenda reformasi berterusan, termasuklah dalam aspek pembangunan Islam. Turut diberi perhatian dalam memacu kelangsungan pengurusan Islam yang lebih dinamik, yang lebih kompeten dan yang lebih berdaya saing. Tema penganjuran Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan kali ini menyantuni umat membawa rahmat. Lebih 5,000 umat Islam hadir bagi menunaikan solat Maghrib dan Isyak secara berjemaah diimamkan Imam Besar Masjid Putra Datuk Abdul Manaf Mat. Sementara itu, Presiden Kolej Darul Al-Hikmah Profesor Datuk Dr. Siddiq Fazil diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun ini. Penyampaian hadiah dan cenderawasih turut dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima. Menyantuni umat berarti melayani keperluan umat, dan itu adalah kebaikan yang sekaligus menyebarkan rahmat.
Menghidapi 4 jenis kanser berturut-turut dalam tempoh setahun, pastinya satu penderitaan yang amat berat untuk ditanggung. Namun berkat kecekalannya, seorang ibu tunggal berjaya pulih sepenuhnya daripada penyakit yang membawa maut itu. Sempena Ma'al Hijrah, wanita tabah itu berkongsi kisah hidup, bagaimana dia berjuang melawan penyakit yang terpaksa diharunginya. Kanser sudah berada pada tahap 4 atau kritikal, sudah pasti melemahkan semangat si penghidapnya. Terbaru, pelakon Zaibo atau nama lengkapnya Zainal Arifin Abdul Hamid disahkan mengidap penyakit kanser esofagus pada tahap 4. Zaibo turut mengakui tidak henti menangis mengenangkan nasibnya sebaik dimaklumkan oleh doktor. Pengalaman sama dilalui Nur Azizah Abdul Kadir pada 2012. Dia pada awalnya didiagnos menghidap kanser tiroid sebelum ia merebak ke buah dada, rahim dan tulang belakang. Lebih memilukan, suami yang sepatutnya menjadi insan penting di kala duka tidak sanggup menerima kabar buruk itu lalu meninggalkan Azizah. Saya sangat tertekan sebab masa tu anak-anak saya pun masih bersekolah, sekolah rendah semua. Seorang je sekolah menengah. Jadi banyak kerja yang saya perlu buat, keadaan rumah sangat tak terurus. Even saya nak masak pun gagah, masak satu jenis, makan sampai 2 hari. Pakaian pun tak terurus, saya pun banyak tidur. Saya pun mula nasihat pada anak-anak agar buat sesuatu macam berdoa untuk saya dan jaga diri mereka dengan baik sebab saya dah tak dapat pantau mereka, saya banyak berada atas katil. Bekas pramugari Malaysia Airlines Berhad MAS ini mempunyai 5 cahaya mata. Malah anak-anaklah yang menjadi kekuatannya untuk terus berjuang. Memberi penekanan terhadap kepentingan menjaga kesihatan dengan pemakanan sihat antara punca dia sembuh dan bebas kanser. Sebelum ini Azizah memberitahu dia tidak dapat melakukan kemoterapi akibat faktor ketahanan tubuh. Keadaan sekeliling kita ni semua memberi faktor yang memberikan kesan pada diri kita menyebabkan kita sakit kanser. So, kita tak sedar bahawa apa yang kita makan, cara hidup kita ni sangat sangat berkurangan kadar mineral ya. Sebenarnya makanan kita tak cukup zat-zat mineral yang kita perlu. So, jadi kita sebenarnya perlu ada satu support ataupun satu produk yang boleh bantu kita menguatkan balik diri kita, imun diri kita ni agar kita dapat prevent sakit tu daripada datang. Sejak itu dia menjadi penaung kepada pertubuhan rumah sihat kanser yang ditubuhkan bagi membantu insan serupa. Jelasnya beliau giat membantu untuk memulihkan pesakit yang menghidapi kanser, terutamanya golongan asnaf yang memerlukan. Tapi itulah masalahnya sebabkan saya sekarang ni saya tengah tarik lagi ahli lain untuk masuk supaya lebih ramai lagi. Bertemu kembali. Bekas pegawai kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri yang terlibat dalam kes membuat rakaman bawah skirt seorang wanita dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner R. Munusami mengesahkan lelaki berusia 47 tahun itu dibebaskan pada jam 10 malam tadi. Suspek ditahan kira-kira jam 1 petang semalam di sebuah restoran di sebuah kompleks membeli belah di Ibu Negara. Sabtu lalu, klip video berdurasi lebih 1 minit yang memaparkan perilaku pegawai berkenaan merakam video di bawah skirt petugas wanita di sebuah kedai cermin mata tular menerusi laman sosial. Insiden itu berlaku ketika Datuk Aziz Jaman sedang melakukan pemeriksaan mata di sebuah kedai cermin mata di Solaris Dutamas, Ibu Negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 kerana kesalahan menggunakan perkataan atau isyarat yang bermaksud mengaibkan kehormatan. Kesesakan lalu lintas terutama setiap kali cuti hujung minggu dan cuti umum di Cameron Highlands, Pahang memerlukan perhatian segera untuk ditangani. Menurut Ahli Parlimen Cameron Highlands, Datuk C. Sivaraja, kawasan itu adalah lokasi percutian popular negara, menarik hampir 20,000 pelancong setiap minggu.
Beginilah keadaan di Cameron Highlands Ahad lalu dan semalam yang dibanjiri pelancong sempena cuti hujung minggu yang panjang. Kelihatan pertambahan kenderaan yang berganda selain tindakan meletakkan kenderaan di bahu jalan sekadar menambah kepada kesesakan kronik. Menurut Datuk Siva Raja, satu pelan mitigasi kesesakan lalu lintas Cameron Highlands yang membabitkan penambahbaikan serta pembukaan jalan baru dan pembinaan kawasan parkir kenderaan telah dicadangkan dan diluluskan bagi mengatasi masalah berkenaan. Kini pihaknya telah memanjangkan perkara berkenaan kepada Menteri Besar Pahang bagi penilaian dan merancang semula inisiatif yang telah digerakkan itu. Semua hasil kajian serta cadangan jawatan kuasa itu akan dibawa ke perhatian kementerian berkaitan di peringkat kerajaan pusat dan negeri. Kalau sebut saja Sabah, yang terlintas di fikiran kita pastinya Kundasang. Namun tidak lama lagi pastinya daerah terpencil rundum ditanam bakal menempa nama sebagai pusat penanaman sayur tanah tinggi kedua di Sabah selepas Kundasang. Lebih hebat lagi, perancangan seterusnya untuk menjadikan rundum pusat pelancongan dengan memanfaatkan bahan sejarahnya. Rundum terletak 30 km dari pekan terdekat di Kemabung mempunyai suhu sederhana dingin. Tanaman sayur tanah tinggi seperti kubis, asparagus dan aprikot yang telah menjadi sumber pendapatan penduduk Rundum boleh ditingkatkan pengeluarannya dengan bantuan Jabatan Pertanian. Sekaligus dapat membantu Rundum sebagai pusat pelancongan baru di Sabah. Sekarang jalan raya ini kalau dahulunya lebih kurang 5 jam daripada Tenem, tapi hari ini lebih kurang 1.5 jam dah sampai. Jadi maksudnya sudah halangan tersebut sudah dapat kita atasi dan bagaimana untuk kita mengisinya. Jadi saya mencadangkan supaya Rundum ini kita bangunkan sebagai Kundasang kedua. Mungkin ramai yang tidak tahu, tarikan lain di sini termasuklah bekas tapak kubur British, bangunan pentadbiran British dan tiang telegraf yang dibina lebih 100 tahun lalu. Kemudahan itu dibina oleh British untuk memerangi pemberontakan Rundum diketuai pahlawan Antenam yang terukir dalam sejarah Sabah. Rejim Israel terus mengganas, wartawan turut jadi mangsa. Laporan antarabangsa seketika nanti. Kelaporan luar negara, tentera Israel menggunakan kekerasan ke atas penduduk Palestin di pantai Gaza menyebabkan sekurang-kurangnya 10 orang cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, protes secara aman diadakan bagi menuntut sekatan Israel ditarik balik. Bagaimanapun, tentera rejim terus bertindak kejam melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin. Tidak cukup setakat itu, bot milik penduduk Palestin turut dihujani tembakan oleh tentera. Malah seorang wartawan warga Palestin turut cedera ditembak di bahagian kaki meskipun lengkap dengan pas media dan memakai jaket tertera perkataan wartawan. Amerika Syarikat hari ini mengancam untuk menahan dan mengenakan hukuman terhadap pegawai Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC sekiranya mahkamah itu meneruskan proses pendakwaan terhadap warga negaranya. Ancaman itu dikeluarkan ketika ICC mempertimbangkan tindakan ke atas anggota tentera Amerika Syarikat berhubung dakwaan menyiksa tahanan di Afghanistan. Penasihat Keselamatan Negara White House, John Bolton, menyifatkan Badan Hak Asasi di The Hague sebagai berbahaya kepada Amerika Syarikat, Israel dan sekutu yang lain. Sekiranya siasatan jenayah perang melibatkan tentera Amerika Syarikat diteruskan, Washington mengancam untuk mendakwa hakim dan pegawai lain yang terbabit. Individu berkenaan juga dilarang dari memasuki Amerika Syarikat selain semua dana mereka dibekukan. Lebih sejuta penduduk di pantai timur Amerika Syarikat diarah berpindah berikutan ancaman taufan Florence. Taufan berkenaan diramal melanda kawasan Carolina dan Virginia dengan kekuatan 220 km sejam. Ketika ini Florence dikesan pada kekuatan 140 km sejam dan dikelaskan sebagai taufan kategori 2. Amaran angin kencang dan potensi berlaku banjir turut dikeluarkan.
Sukan kami mulakan dengan perkembangan Sukma Perak 2018. Penantian emas pertama pada Tamasya Dwi tahunan itu akhirnya terlerai menyaksikan kontijen Melaka menyapu bersih 3 pingat emas pertama dari sukan wushu masing-masing menerusi acara Jianshu dan Gunshu lelaki serta Jianshu wanita. Untuk laporan terkini, kita terus saja bersama wartawan Hazrin Mubarak yang membuat liputan Sukma Perak 2018. Silakan Hazrin. Saya kini berada di Kolej Matrikulasi Gopeng Perak sempena Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2018 edisi ke-19 bagi acara wushu. Menakjubkan kontijen Melaka memecah dominasi penantian emas pertama di Sukma kali ini apabila mengutip 3 pingat emas dari sukan wushu, dan paling mencuri tumpuan adalah bagi acara Jianshu lelaki apabila wakil Melaka iaitu Si Shinpeng seakan membalas dendam untuk di atas kekecewaan dia sekadar meraih pingat perak di Sarawak 2 tahun lalu dengan meraih emas untuk edisi kali ini. Bagi tidak mahu masa, kita terus sahaja bersama wakil pemenang daripada Melaka, Si Shinpeng, yang memenangi pingat emas. Hai Si Shinpeng. Okey, come here. Okey. Okey, Si Shinpeng. Macam mana you lihat dengan kemenangan pingat emas kali ini untuk edisi kali ini? Apa uniknya untuk kali ini untuk pingat emas bagi you? Saya sangat pernah. Lepas tu dapat emas, aku sangat gembira. Bila you target Sukan Asia? Untuk bila sasarannya target Sukan Asia next yang you boleh compete? 4 tahun. 4 tahun lagi? Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Setakat ini Si Shinpeng dijangka akan menyertai 2 lagi acara yang masih lagi belum diketahui, dan bagi acara Jianshu lelaki, pingat perak dimenangi oleh juara bertahan musim lalu iaitu Elvik Bong Kiang Zin dari Sarawak, sementara wakil Terengganu daripada yang mengutip 9.38 mata iaitu Muhammad Afiq Daniel bin Muhammad Firdaus Chua meraih pingat gangsa. Dan dalam acara satu lagi, Melaka turut meraih 1 lagi pingat emas dalam acara Jianshu wanita yang turut dimenangi wakil Melaka iaitu Taimi Tan Hiu Ling dengan catatan 9.44 mata. Sementara pingat perak dimenangi oleh wakil Sarawak, seorang lagi wakil Sarawak, Stephanie Ngu Chai En dengan 9.40 mata, dan satu lagi adalah wakil Perlis yang meraih pingat gangsa iaitu Wong Kai Jin 9.34 mata, maafkan saya. Dan masih lagi berlangsung acara wushu, dijangka 3 lagi acara final sedang berlangsung, dan untuk orang ramai jangan terlepaskan peluang anda untuk datang beramai-ramai ke stadium di Ipoh Perak bagi meramaikan, menggamatkan lagi suasana upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2018 edisi ke-19 ini yang dijangka akan membuka tirainya 8.45 malam nanti. Jadi ayuh ramai-ramai kita gamatkan, teruskan hashtag wow kita hebat dari Ipoh Perak. Kita kembali ke studio. Terima kasih Hazrin langsung dari Perak. Sementara itu, hari ketiga saingan badminton berpasukan yang berlangsung di Arena Badminton Perak Ipoh menyaksikan skuad tuan rumah ceria mengesahkan tempat ke peringkat separuh akhir selepas mengutip kemenangan ketiga kumpulan A hari ini. Berdepan Johor, mata pertama disumbangkan oleh pelatih skuad kebangsaan Lee Ying Ying yang menundukkan Tan Min dengan keputusan 21-10, 21-11 dalam tempoh 25 minit. Yu Kijuan kemudian turun selaku perseorangan kedua berdepan Misha Muhammad Khairul. Menang 21-10 set pertama, keputusan 21-11 yang dicipta pada permainan berikutnya memberikan mata kedua buat Perak. Johor menangguhkan seketika hasrat tuan rumah untuk meraih kemenangan awal selepas Nur An-Nisa alias Zainal Abidin kecundang kepada Yap Yi dengan permainan straight set 18-21, 13-21. Pasangan bergu Yun Kijuan Valerie Xiao tampil menyumbang mata penting Perak menerusi keputusan 21-18, 21-18 mengalahkan Go Pei Ki Ho Shi Yun untuk mengekalkan rekod kemenangan dalam 3 perlawanan berturut-turut. Perlawanan berakhir 4-1 buat Perak selepas bergu kedua di Zari Xiao Hao Shan Lee Ying Ying beraksi dalam 3 set menumpaskan Piu Jia Jia Yap Yi dengan keputusan 14-21, 21-19, 21-13.
Dalam pada itu, Johor tersingkir daripada saingan bola sepak pada edisi kali ini selepas tewas kepada Terengganu 2-1. Namun apa yang menjadi tumpuan, perlawanan kedua kumpulan B itu dicemari dengan insiden pergaduhan kedua-dua pasukan. Lebih menyedihkan, beberapa video pergaduhan berkenaan juga sudah tersebar di media sosial sejak semalam. Satu Muharram 1440 Hijrah. Maka bermulalah lembaran baru bagi seluruh umat Islam. Teruskan iltizam untuk perbaiki diri. Saya Nik Munirani Hassan. Salam Ma'al Hijrah dan Assalamualaikum.